Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya adalah sama-sama kita memanjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin lapangan dan kecenderungan yang didapat oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kita untuk duduk sama-sama dalam majlis yang diibaratkan Rasulullah sebagai satu taman daripada taman syurga. Dalam satu hadis sahih yang lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang datang ke masjid dengan tujuan sama ada untuk mencari ilmu atau untuk mengajarkan ilmu, maka baginya pahala seolah-olah dia mengerjakan haji yang sempurna. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, besar pahalanya. Kadang-kadang kita pergi haji belum pasti kita mendapat haji yang sempurna. Tapi kalau kita datang ke majlis-majlis ilmu dengan niat yang ikhlas untuk mencari ilmu, maka pada ketika itu Allah menjanjikan kita pahala mengerjakan haji yang sempurna. Ini satu ganjaran yang amat besar. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, saya tak mulakan dengan zikir munajat sebab ada gangguan sound. Batuk sikit. Dan saya takut nanti bila start dengan zikir nanti terus tak boleh nak ceramah. Jadi untuk menjaga daripada kemudaratan yang lebih besar, maka kita terus mulakan dengan tazkirah kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan masih ingat, kita telah membicarakan tentang riya. Riya ini maksudnya kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuan dan niatnya itu kita berkongsi dengan makhluk. Di sini wujudnya apa yang kita panggil sebagai the conflict of interest. Maksudnya sepatutnya interest kita itu semata-mata kerana Allah, tetapi kita campur aduk kepentingan-kepentingan diri kita, kepentingan-kepentingan yang lain selain daripada tujuan kepentingan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi bercampur aduk tujuan kita mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah, hadis yang sahih, barang siapa yang bercampur amalannya dengan riya walaupun sebesar debu, maka di akhirat kelak Allah Taala memulangkan balik ibadat tersebut, dicampakkan balik ke mukanya ibadat tersebut. Allah Taala tidak menerima ibadat yang bercampur dengan riya walaupun sebesar debu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini perkara yang amat penting, perkara yang merosakkan amalan kita, merosakkan agama kita. Bila mana kita rasa selesa, kita rasa okey dah, rajin datang masjid, rajin datang surau, rajin datang majlis ilmu, buat banyak kebaikan, tapi akhirnya pada waktu yang sama kita rosakkan dengan perkara-perkara seperti ini, perkara-perkara riya. Bila kita lakukan, kita berkongsi kepentingan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kepentingan dunia. Akhirnya tertolak segala amalan kita. Di akhirat kelak, bila mana kita menerima buku amalan, bila kita buka tengok tiada catatan dalam buku amalan kita. Sebab apa? Tanya kepada Allah. Allah kata, kamu buat bukan kerana aku, tapi kerana kamu buat kerana tujuan-tujuan lain yang bersifat keduniaan. Jadi pada ketika itu kita terasa yang teramat rugi, terasa yang teramat rugi, tidak boleh berpatah balik. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara sebegini
menyentuh tentang perkara-perkara yang merosakkan amalan ini, menuntutnya adalah fardu ain. Fardu bukan sekadar fardu, tetapi fardu ain yang menjadi kewajipan ke atas semua muslim. Sebab apa? Sebab inilah yang menjaga amalannya, yang memastikan ia sampai kepada ke syurga. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ini bawah tajuk riya yang tersembunyi. Riya yang tersembunyi. Sebenarnya riya ini, kata Imam Al-Ghazali, terbahagi kepada dua, riya yang nyata dan yang riya yang tersembunyi. Yang nyata ini kita fahamlah, maksudnya kita sendiri kalau kita buat sesuatu, kita pun tahu ini bukan buat purely kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tujuan kepentingan menunjuk kepada orang, nak jaga hati orang, nak jaga pandangan orang. Jadi ini riya yang nyata, riya yang menarik dan mendorong seseorang untuk beramal, meskipun dengan amalan itu dia mengharapkan pahala. Ialah dia solat, dia zakat, dia sedekah. Memang ibadat-ibadat ini sepatutnya ditujukan untuk mendapat pahala kepada Allah, tetapi dia pasang niat yang lain, dia pasang tujuan yang lain. Ini riya yang nyata. Yang ini pun kita takut, apatah lagi riya yang tersembunyi. Mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan riya yang tersembunyi. Yang nyata ni kalau buat memang nak cari penyakit sudah terang lagi bersuluh maksudnya. Jadi tak ada apa-apa di akhirat kelak, sia-sia sahaja. Riya yang tersembunyi. Tengok apa tanda-tanda riya yang tersembunyi. Muhasabah diri kita. Tengok kod ada dalam diri kita. Kalau ada, jaga-jaga, kemungkinan amalan kita sia-sia, tiada pahala. Yang pertama, tidak menarik seseorang untuk beramal apabila dia bersendirian. Tuan, kalau kita duduk rumah, mana solat sunat kita? Kalau kita duduk rumah, duduk seorang-seorang, orang tak tahu mana ibadah kita. Tapi bila kita bersama orang ramai, kita semangat untuk mengerjakan ibadah. Jaga, ini tanda-tanda riya yang tersembunyi. Kalau kat rumah kita tak jaga sangat, maksudnya di segi waktu solat, tapi bila ada orang, kita amat menjaga sangat waktu solat, maka pada ketika itu ingat itu tanda-tanda riya. Kalau kita duduk kat rumah, kita sembahyang cukup-cukup saja pakaian kita, tutup pusat tinggal lutut, sah dah, sah. Tapi bila kita main masjid, kita pakai baju lawa-lawa, kita pakai sokok dan lebay. Ingat itu simptom-simptom riya yang tersembunyi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, merasa ringan saja. Tengok, merasa ringan saja, yang ini tidak penting bila amalannya ditujukan kepada Allah. Contohlah, saya bagi satu contoh. Kadang-kadang kita balik kerja, tuan-tuan sekalian, balik pukul 6 dah, tak solat asar lagi. Jadi kita pun buat ringan je. Masa ada lagi sejam lagi. Makan dulu, minum dulu, sembang dulu. Dekat-dekat nak habis waktu, baru kita pergi ambil sembahyang, kita sembahyang. Maksudnya segala perkara-perkara yang bila kita tujukan kepada Allah, kita ambil mudah, kita ambil ringan. Tapi kalau orang datang rumah, kita kalau boleh nak buat seawal waktu, bukan sekadar buat seawal waktu, kalau boleh nak berjamaah. Ini tanda-tanda riya yang tersembunyi. Bahaya, dia memakan amalan kita, memakan pahala amalan kita. Contoh lagi, seseorang yang biasa solat tahajud setiap malam. Ini tuan-tuan sekalian, orang yang biasa solat tahajud setiap malam ni bukan cerita kata tak pernah buat solat tahajud. Ni setiap malam biasa buat solat tahajud. Pada satu masa, dia merasa berat pula untuk bertahajud. Tiba-tiba datang seseorang ke rumahnya, serta-merta dia bangkit cergas dan hilang malasnya untuk bertahajud. Ingat, ini juga tanda-tanda riya yang tersembunyi. Ni bagi orang yang tak pernah, yang sentiasa buat solat tahajud. Kalau tak pernah buat tahajud, orang mai pak mentua mai rumah, terus makit sembahyang tahajud, yang itu sudah terang lagi bersuluh riyanya. Ni yang lemah, asal lemah sikit, bila datang orang ke rumah terus semangat, terus bermotivasi untuk buat ibadat.
Ini tanda-tanda riak. Kadang-kadang berlaku pada kita. Lebih tersembunyi lagi. Ni riak yang tidak memberi kesan apapun pada amalannya. Maksudnya dia tak kisah orang tengok tak tengok, tak kisah. Dia macam tu je, jaga betul-betul, hebatlah. Tidak dirasakan mudah ataupun ringan. Orang tengok macam tu, orang tak tengok pun macam tu. Akan tetapi riak yang terpendam dalam hati, tanda-tandanya yang nyata bagi riak ini ialah apabila seseorang itu merasa senang sekali jika ada orang memerhatikan ketaatan atau ibadat yang dilakukannya. Ada orang duk tengok, ada orang tahu, ada orang duk perhati. Hari itu dia balik masjid, dia senyum sepanjang jalan. Awak tak tahu, ini syok sangat. Tengok. Sebab apa? Sebab tadi orang duk perhati dia buat ibadat. Tadi orang tahu dia bagi sumbangan yang besar. Balik sampai rumah nak tidur malam duk senyum lagi. Tuan sekalian, ingat itu simptom-simptom riak yang tersembunyi. Kita rasa kita ikhlas dah, jaga. Ini juga memakan amalan kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Mungkin tuan-tuan akan tanya, ustaz, tak boleh nak syok langsung ke ustaz? Kan? Ada nak syok macam mana? Nak gembira macam mana? Sebab itu kita kena cari ilmu. Kadang-kadang ada dua orang. Seorang ni amalannya orang tahu, dia senyum. Seorang lagi amalan dia orang tahu, dia senyum. Senyum sama-sama senyum, muka manis sama-sama manis. Satu ke neraka, satu ke syurga. Macam mana? Ilmu. Itu kita kena cari ilmu supaya simptom yang sama tetapi kos yang berbeza. Yang itu kita kena cari ilmu. Nanti kita akan terangkan bagaimana yang dimaksudkan dengan kegembiraan yang terpuji dan kegembiraan yang tercela. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, banyak juga yang cukup ikhlas dalam amalannya. Ini jaga lagi ni, nak tengok yang tersembunyi lagi dalam hati kita ni. Yakin riak tidak menyentuh amalannya dan amat benci kepada riak. Memang jaga tuan-tuan sekalian, jaga sungguh-sungguh. Malah dia selalu melaksanakan amalan sesempurnanya. Maksudnya kat rumah macam tu, ada orang pun macam tu, kat masjid pun macam tu. Tetapi apabila amalannya diketahui oleh orang lain, dia merasa gembira pula dan hatinya merasa puas sekali sehingga segala kepayahan beribadat itu lenyap daripadanya. That's it. Dah terbayar sekarang kejerihan kepayahan kita melakukan ibadat. Akhirnya manusia mengiktiraf. Jaga tuan-tuan sekalian. Balik sampai macam tadi juga, balik rumah tak tahu nak kata apa, sebab apa, tapi hari ini hari yang amat membahagiakan. Ini simptom-simptom riak tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kegembiraan inilah yang menunjukkan adanya riak yang tersembunyi di dalam diri sehingga ia menimbulkan kelapangan dada. Andai kata, kalau kita katakan, taklah ustaz, kegembiraan bukan kerana riak. Andai kata hatinya tidak terpengaruh dengan kata-kata orang, nescaya tidak akan timbul kegembiraan apabila amalannya diketahui orang. Ia terpendam di dalam hati, ibarat percikan api daripada batu. Dipuji saja, tercetuslah daripadanya perasaan gembira. Jaga tuan-tuan sekalian, takut-takut. Ini adalah tanda-tanda riak. Jadi nanti kita akan sentuh bagaimana nak channel, how we channel our emotion supaya dia menjadi sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi riak. Seterusnya, ia tidak menolaknya dengan perasaan benci dan menyesal. Kutlah bila rasa seronok tu balik, astagfirullahalazim, apa kena dengan aku ni. Tapi dia duk layan perasaan dia sampai malam, sampai tidur. Kalau betul-betul kan, astagfirullahalazim, ya Allah, apa awak ni. Kan? Sekurang-kurangnya kita beristighfar, tarik balik, sedar balik.
Seterusnya ia tidak menolaknya dengan perasaan benci dan menyesal, maka yang demikian itu menjadi baja kepada akar umbi riak. Maka dengan sebab itu riaknya itu akan menjadi bertambah subur, riaknya akan membesar dan mempengaruhinya secara diam-diam. Maka dia pun mencari alasan-alasan pula supaya orang mengetahui juga apa yang dilakukan secara tersembunyi itu. Jadi orang tahu secara kebetulan, dah alang-alang orang tahu, banyak lagi sebenarnya orang tak tahu, maka dia pun mencari jalan nak supaya apa? Supaya orang tahu. Sama ada menerusi kata-kata yang tidak ketara, yakni yang tidak direct lah. Kalau direct orang kata apa sangat, nampak tu riak sangat, tapi dia pun berlapik-lapik sikit, tapi sebenarnya nak membongkarkan apa yang tidak diketahui manusia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sama ada menerusi kata-kata yang tidak ketara atau perilaku seperti apa? Seperti merendahkan suara ketika bercakap atau mengalirkan air mata untuk menunjukkan kemuraman jiwa. Jaga tuan-tuan sekalian, jatuh air mata, satu air mata membawa ke syurga, satu air mata sia-sia. Bila air mata tersebut sekadar apa? Sekadar ria, menunjuk-nunjuk kepada orang, tuan-tuan sekalian. Jadi kita kena jaga ni. Baik. Lebih samar lagi, tengok lagi. Ni lebih tersembunyi lagi ni. Tidak suka orang mengetahui amalannya atau melihat ketaatannya. Tuan-tuan, jaga sungguh-sungguh ni. Orang tak tahu, sorok dah amalan kita ni. Kalau boleh orang tak tahu, tak tunjuk dah. Ketaatan pun dah sembunyi-sembunyi dah. Namun dalam pada itu, apabila dia menemui orang ramai, dia ingin sekali disambut dengan muka manis dan rasa penghormatan. Kalau orang buat tak tahu, dia rasa apa ni, tak tahu menghargai ke, tak kenal ke orang lama ni. Jadi timbul satu perasaan yang sebegitu. Ini juga simptom-simptom yang tersembunyi. Apa lagi? Dia senang sekali kalau dipuji dan diberikan keutamaan dalam menunaikan segala kemampuannya. Maksudnya dia mengharapkan layanan yang lebih sikit daripada orang lain. Dan apa lagi? Dalam jual beli, kalau boleh dia tidak dikenakan bayar harga. Kalau pergi makan, orang belanja, orang buih, ustaz pun kena bayar dia tuan-tuan. Tapi macam tu dalam hati dia, tak tahu menghargai langsung pengurusi surau ni. Datang buat tak tahu, tak kenal ke? Kadang-kadang orang ambil tempat parking, muka merah padam. Jadi itu juga tanda-tanda riak. Jaga, maksudnya kita mengharapkan sesuatu daripada ibadat, amal ibadat, ibadat yang kita kerjakan, bukan semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jaga. Ini tanda-tanda riak yang tersembunyi. Dalam majlis orang ramai, dia hendak kalau boleh dia diberikan tempat yang istimewa. Maksudnya kalau dia datang majlis tu, ada dah orang sambut, ada tempat dia. Jika orang mencuaikan dirinya, tampaklah pada wajahnya rasa kurang senang, seolah-olah dia ingin menjauhkan diri dari mereka yang tidak menghargainya. Datang masjid Mujahidin, orang tak menghargai, maka dia lari pergi masjid lain pula. Ada orang lebih menghargainya. Nyatalah orang ini mahukan penghormatan orang dengan ketaatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini tuan-tuan sekalian, simptom-simptom riak. Kita mengharapkan balasan daripada perbuatan ibadat kita yang kita kerjakan sepatutnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok Imam Syafi'i dan tuan sekalian, Imam Syafi'i, ulama-ulama dulu, dia jaga sungguh dalam bab ibadat ni, dengan tawaduknya, dengan tidak menunjuk. Seorang ulama diterangkan, tuan-tuan, Tuan Guru Haji Selerong, bila dia mengajar tuan-tuan sekalian, orang ramai datang. Jadi bila ramai datang tuan-tuan sekalian,
terlintas dalam hati dia satu perasaan seronok, perasaan takjub, perasaan ria. Jadi dia nak buat macam mana tuan? Dia tahu, sebab ulama-ulama ni dia tahu ni tak boleh ni gangguan-gangguan ni yang merosakkan amalan kita. Dia buat macam mana? Dia balik, kebetulan dekat dengan rumah dia ada kubur. Dia gali kubur tu. Bila dia balik ceramah dia, terus dia masuk kubur. TV3 ada buat rakaman kubur dia. Bila dia meninggal, TV3 ambil buat rakaman. Dia balik ceramah dia, masuk dalam kubur, berbaring berjiran dengan jiran-jiran yang dah mati. Jangan buat kubur kat rumah, tak jadi. Buat kubur kat rumah, sehari rasa jaga, mah dia tarik tak jadi. Kalau nak buat kubur betul-betul dalam kubur. Maksudnya berjiran dengan orang mati. Bila masuk tidur situ tuan-tuan sekalian, rasa mana apa pentingnya pandangan orang, apa pentingnya pujian orang, apa pentingnya semua benda-benda begini. Bila mana kita berjiran dengan orang-orang yang dah meninggal tuan-tuan sekalian, akhirnya hilang perasaan dia tuan-tuan sekalian. Imam Syafi'i pula, bila mana dia Imam Syafi'i ni tuan-tuan sekalian 7 tahun dah hafal Quran. Siapa-siapa yang memperkecilkan Imam Syafi'i, sekurang-kurangnya dia lebih baik daripada Imam Syafi'i dah. Imam Syafi'i tuan-tuan sekalian 7 tahun hafal Quran. 13 tahun jadi mufti kat Iraq sekalian. Bila ditanya kepada Imam An-Nawawi, seorang ulama yang hebat, "Wahai Imam, kenapa kau ni hebat? Kenapa kau tak buat satu mazhab yang baru?" Jawab Imam An-Nawawi, "Aku berpuas hati dengan mazhab Imam Syafi'i." Kita tuan-tuan sekalian mengaji 4 tahun, hafal Quran entahkah tidak. Siapa Syafi'i? Siapa Imam Abu Hanifah tuan-tuan sekalian? Imam Syafi'i bila dia mengaji tuan-tuan sekalian, waktu dia kecil-kecil dia mengaji ni dengan Imam Malik, guru dia Imam Malik ni, dia catat dengan air liur. Tubuh dia macam catat dengan air liur. Imam Malik tengok, "PE, hang buat apa tu? Orang duk mengajar, hang duk main ayat dia." Dia panggil PE lah kata kan. "Hang duk buat apa PE? Orang duk mengaji, hang duk main ayat dia." "Mana tu? Oh, saya catat tu ni. Saya catat dengan air dia, tak ada pen, tak ada kertas." "Betul ke? Baca tengok." Dia pun baca sebiji daripada awal, tak jatuh pun. Dia bukan baca kat tangan dia, dia catat supaya lekat di hati je. Catat lekat. Jadi siapa-siapa nak buat mazhab, boleh tak boleh? Boleh. Tapi kalau boleh, dia tu lebih baik daripada Imam Syafi'i ataupun Imam An-Nawawi. Bila dia balik tuan-tuan sekalian dari mufti kat Iraq, dia datang majlis Imam Malik, balik kampung dia duduk belakang sorok-sorok, dia duduk sebelah anak murid kawan dia dulu. Bila Imam Malik tanya anak murid dia, akhirnya anak murid yang duduk sebelah Imam Syafi'i ni jawab. Tanya Imam Malik tanya, dia angkat tangan. Dan "Hai, sebelum ni tak pernah jawab soalan pun, pasal apa ni asyik jawab je?" "Oh, PE balik dah tuan-tuan sekalian, duduk sebelah anak murid tu tuan-tuan sekalian. Imam Malik bila tengok Imam Syafi'i balik, "Imam Syafi'i mai sini, duduk sini, aku duduk bawah, hang mengajar." Tuan-tuan sekalian, itu sama-sama ulama tuan-tuan sekalian. Waktu tu muda lagi Imam Syafi'i. Kita ni tuan-tuan sekalian merendah-rendahkan ulama, seolah-olah kita ni lebih hebat daripada mereka. Kita apa pun tak kalah sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Apa melencong jauh sangat. Nyatalah orang ini mahukan penghormatan orang dengan ketaatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hakikatnya tuan-tuan sekalian, selagi tidak dianggap adanya ibadat sama dengan tiadanya dalam segala sesuatu hal yang berhubungan dengan makhluk. Nak kata apa? Maksudnya ada orang ataupun tidak, begitulah amalan kita, maka selagi itulah setiap manusia tidak akan sepi dari riak yang tersembunyi itu, yang mana ia lebih halus daripada rayapan semua. Jadi jaga tuan-tuan sekalian, riak ini kadang-kadang tak terasa, dia rosakkan amalan kita. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga.
Semua itu, kata Imam Al-Ghazali, nampak teramat sulit bagi manusia. Susah nak jaga macam ni. Macam mana ni? Kita ingat okey dah, tapi kena riak juga. Dan hampir-hampir melenyapkan segala pahala. Sukar pula menghindarkannya dan tidak akan terselamat kecuali mereka yang benar-benar berusaha ke arahnya, yakni membersihkan amalannya daripada perkara-perkara yang sebegini. Tuan-tuan, bila kita sebut susah ni, kita nak, bukan bila kita sebut susah ni, jangan pula rasa apa, demotivated, rasa lemah. Sebab apa? Bila ada satu perasaan susah, maka perasaan, bila sebut tentang emosi ni tuan-tuan sekalian, what is emotion? Emotion is an action signal. Emosi merupakan satu signal supaya kita mengambil tindakan. Jangan bila kita ada satu perasaan emosi tertentu tuan-tuan sekalian, jangan kita abaikan. Kita bagi tumpuan, apa sebenarnya aku rasa ini. Kita tunjuk semangat ingin mengetahui, dan pada ketika itu kita ambil tindakan. Sebab emosi ni, emotion serve us. Emosi itu berkhidmat untuk kita. Jadi bila kita ada perasaan apa-apa, bagi tumpuan dan tanya, tengok apa yang sebenarnya dia nak bagi tahu kat kita, maka ambil tindakan. Bila kita rasa takut, bimbang, susahnya macam ni, maka apa yang patut kita buat? Maka kita cari jalan melakukan supaya ibadat-ibadat kita ini sunyi dan sepi daripada riak, tuan-tuan sekalian. Begitu yang sepatutnya. Jangan bila kita rasa takut dan bimbang, tapi takut dan bimbang kita hanya sampai mana? Hanya sampai pintu masjid dan musalla saja. Keluar daripada masjid sampai rumah, nothing as if happen. Maksudnya tidak ada apa-apa seolah apa yang berlaku. Back to nature, balik kepada asal. Akhirnya syaitan ketawa gelak kepada kita. Datang masjid, kita dapat ilmu, tapi kita tak terjemahkan kepada amalan, tak ambil tindakan. Syaitan kata, hampa kena tipu bulat-bulat. Tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi berusaha ke arah tersebut. Dan kita kena ingat, Allah tahu kalau ustaz macam ni susah, macam ni tak lepas lah, macam ni tak. Kita tuan-tuan sekalian masuk syurga bukan bergantung semata-mata kepada amalan kita. Masuk syurga Allah kerana apa? Kerana rahmat dan kasih sayang daripada Allah, tuan-tuan sekalian. Buat yang terbaik, sebab itulah yang menjadi tempat jatuhnya pandangan Allah. Kalau kita nak tengok tuan-tuan sekalian, seorang dalam hadis yang sahih, seorang yang membunuh berapa ramai? 99 orang. Dia bunuh seorang abid pula jadi 100. Dia berjalan tuan-tuan sekalian, tak dan nak buat ibadat apa-apa. Dia mati. Mana dia punya kesudahan dia? Ending dia masuk syurga. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, jangan bimbang tentang betapa banyak amalan kita. Cuma yang patut kita bimbang, adakah kita melakukan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang patut kita risaukan. Jangan kita risau berapa banyak amalan yang kita kerjakan. Kalau banyak pun tuan-tuan sekalian dilakukan tanpa ilmu, dilakukan dengan penuh riak, dilakukan dengan penuh sombong dan ujub, takbur dan sebagainya, maka sia-sia juga amalan kita. Ini yang pentingnya, bezanya antara seorang abid, orang yang suka beribadat, dengan seorang yang alim, tuan-tuan sekalian. Sebab itu benarlah sabda Rasulullah, orang yang berilmu itu ibadatnya lebih baik berkali-kali ganda daripada ibadat seorang yang abid. Benar tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Takut lama buat ibadat tanpa ilmu, akhirnya sia-sia. Dalam hal ini, mereka yang ikhlas dalam amalannya sentiasa menaruh bimbang terhadap riak yang tersembunyi itu. Ini sikap kita tuan-tuan sekalian. Bila kita rasa banyaknya terlintas perkara-perkara yang melibatkan riak ini, maka timbul satu perasaan bimbang dalam diri kita tuan-tuan sekalian. Dan kebimbangan inilah yang membawa kita berusaha bersungguh-sungguh untuk merahsiakan amalan kita. Jadi kita ada dua tuan-tuan sekalian. Pastikan kita ada bimbang, yang ini khauf dan roja. Khauf itu bimbang dan roja itu harap. Oh ya Allah, ya Tuhanku, takutnya ya Allah
takut amalan kita ini menjadi sia-sia. Dan pada waktu yang sama kita meletakkan pengharapan pada Allah, ya Allah, aku cuba mempertingkatkan, membersihkan dari hari demi hari amalan ibadatku ini. Moga Engkau terimalah ya Allah sekadar apa yang aku mampu kerjakan. Maksudnya dia seiring antara bimbang dan harap. Ibarat burung yang terbang dengan dua sayap, kalau tempang satu maka tidak sampailah kepada destinasinya. Berusaha bersungguh-sungguh untuk merahsiakan amalannya, tuan-tuan sekalian, ni lebih daripada orang yang menutupi segala amalan kejinya. Tuan-tuan sekalian, macam tu tuan-tuan sekalian, kita tuan-tuan sekalian, amalan aib kita, keji kita sorok sungguh-sungguh. Isteri tak tahu, anak-anak tak tahu, kita saja yang tahu. Amalan kebaikan kita juga tuan-tuan sekalian, kalau orang tak perlu tahu, maka kita sorok betul-betul tuan-tuan sekalian. Macam mana kita sorok keaiban kita. Kalau tak perlu tahu, kita boleh bagi sumbangan tuan-tuan sekalian tanpa perlu orang tahu. Tapi kenapa kita nak juga orang tahu? Kenapa kita nak juga tunjuk resit? Kenapa kita nak juga bagi tahu aku bagi sumbangan sekian-sekian? Oh ustaz, kalau kita tak bagi tahu, orang tak tahu dah ustaz sumbangan kita. Baik, sekarang kita bagi sumbangan kerana apa? Kerana Allah, atau supaya orang tahu. Kalau kita bagi sumbangan kerana orang tahu, maka kita korbankanlah sumbangan itu. Sebab apa? Tiada ganjarannya di sisi Allah, cuma ganjarannya mungkin pada pandangan mata manusia. Rugilah kalau kita bagi banyak, rugilah 1000 tu hangus tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semuanya dilakukan dengan harapan ikhlas sepenuhnya kepada Allah dan semata-mata mengharapkan balasan akhirat. Sebab Allah tidak akan menerima, ini hakikat yang perlu kita terima, yang perlu kita ingat sentiasa, bahawa Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas kepadanya. Sedangkan manusia mengetahui sebenar-benarnya bahawa mereka amat berhajat dan memerlukan amalan itu di akhirat kelak. Sebab pada hari itu tidak berguna harta kekayaan dan anak bina. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, buat apa kita nak tunjuk ke orang tuan sekalian bila kita mati? Pada ketika itu apa pentingnya orang kepada kita? Yang pentingnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu hanya pandangan Allah sahajalah yang penting. Dialah yang boleh menyelamatkan kita bila kita berada dalam kubur. Dalam hadis yang sahih tuan-tuan sekalian, bila orang selesai mengebumikan kita tuan-tuan sekalian, orang balik tuan-tuan sekalian, kita dengar tapak kaki mereka balik. Kita dengar tuan-tuan sekalian, orang tinggal kita. Tuan-tuan bayangkan, orang bawa kita pergi ke kubur, orang masukkan kita dalam kubur, orang tutup kubur, lepas tu mereka balik tinggal kita seorang-seorang tuan-tuan sekalian. Kita kata, anak-anak mana ni kenapa tinggal ayah seorang-seorang, isteri kenapa tinggal aku seorang-seorang ni. Tuan-tuan, dengar tapak kaki balik. Tuan-tuan, cuba bayangkan pada waktu ini, bila kita buat amal kebajikan, kita nak jaga hati orang, kita nak jaga pandangan orang, tapi kita tak jaga pandangan Allah. Kita tak jaga pandangan Allah, kita apa? Biar Allah murka supaya manusia gembira. Apa jenis manusia ni tuan-tuan? Seorang Muslim yang lebih rela keredaan manusia dan akhirnya menerima kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat fakta yang sebegini tuan-tuan sekalian. Nyatalah kepada kita bahawa dorongan-dorongan riak yang tersembunyi amat banyak sekali sehingga sukar dihitung. Tuan-tuan sekalian, bila kita tadi saya nak sambung dalam hadis yang sahih itu, bila kita dengar tapak kaki balik berjalan balik, maka pada ketika itu datanglah malaikat bertanya kepada kita. Datang tanya soalan-soalan tu. Selepas tanya soalan tu semua, maka datanglah seorang laki-laki dalam riwayat yang sahih, dalam bentuk seorang laki-laki yang pakaian yang putih bersih, wangi-wangian. Kita pun tanya, tadi kita rasa terkilan, anak-anak isteri kita tinggalkan kita, tiba-tiba datang seorang lelaki berpakaian bersih, muka bercahaya. Kita tanya, siapa kamu? Maka dijawab laki-laki tersebut,
akulah amalan kamu. Pada waktu itu kita berteman, tuan sekalian. Ada teman sampai di akhirat kelak. Teman inilah yang apa? Yang mengembirakan kita, yang membantu kita, menemani kita dalam kubur. Kalau orang yang engkar, orang yang buat maksiat, datang juga seorang lelaki datang, tapi mukanya terbakar hangus, pakaiannya hitam legam. Kita tanya, siapa kamu? Akulah amalan kamu. Akulah amalan kamu. Inilah teman kita tetap sekalian sampai kita dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Jadi terpulanglah kepada kita tetap sekalian. Kita nak teman yang macam mana? Teman yang hitam legam, hangit busuk, ataupun teman yang putih bersih, wangian yang berada sama-sama kita dalam kubur. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, nyatalah kepada kita bahawa dorongan-dorongan riak yang tersembunyi amat banyak sekali sehingga sukar dihitung. Selagi dia merasakan di dalam hatinya ada perbezaan apabila ibadat atau amalannya diketahui oleh manusia atau binatang sekalipun. Tuan-tuan sekalian, kalau kata manusia tengok kita rasa riak, bukan sekadar manusia, kalau binatang tengok pun timbul satu semangat lain macam. Maka pada ketika itu juga jatuh dalam riak. Apatah lagi manusia. Kok-koklah semayang-semayang, tiba-tiba kucing entah daripada mana datang duduk depan kita, duduk perhati kita. Ini bukan kucing sebarangan. Ini mungkin dia malaikat yang dihantar Allah. Maka dia bersemangat lagi sembahyang demi sembahyang. Pipikat kok tu pula tuan-tuan sekalian. Nak kata riak yang amat teruk. Kucing tengok pun boleh naik semangat. Apatah lagi manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila ibadat atau amalannya diketahui oleh manusia atau binatang sekalipun, maka sudah nyatalah pada ibadat atau amalnya itu benih-benih riya. Seandainya dia benar-benar ikhlas kepada Allah, nescaya dia tidak akan memperdulikan orang lain sama ada mereka mengetahui atau tidak. Sebabnya seharusnya dia maklum bahawa orang lain tidak akan berkuasa menambahkan rezeki atau ajalnya dan menggandakan pahala atau mengurangkan azab. Hanya Allah sahaja yang mampu melakukan segala-galanya. Jika anda berhujah, ini sikit tuan-tuan sekalian, sebab saya dah janji kita cepatlah. Jika anda berhujah, tidak ada seorang pun yang tidak akan gembira bila ibadatnya diketahui orang. Bagaimana yang memanglah tabiat manusia, bila Allah Ta'ala, bila manusia tahu tentang amal ibadat kita, maka dalam hati kita terdetik juga rasa gembira. Adakah kegembiraan itu kegembiraan yang bagaimana? Tercela ataupun terpuji? Adakah merasa gembira itu semuanya tercela dan sebahagiannya terpuji dan sebahagiannya tercela? Jawabnya, merasa kegembiraan itu terbahagi kepada yang terpuji dan yang tercela. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila seorang sahabat ni bila dia balik orang puji dia rasa gembira, maka ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah kegembiraan aku ini merosakkan amalan aku?" Maka jawab Rasulullah, itulah ganjaran segera daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena pastikan itu memang ganjaran segera, bukan kerana riya. Macam mana Imam Ghazali tunjuk bagaimana kita nak channel emosi kita, kegembiraan kita supaya dia menjadi apa? Menjadi ganjaran segera yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya riya yang menghapuskan amalan kita. Yang terpuji, dia bermaksud untuk merahsiakan amal ibadatnya dan menunjukkannya hanya kepada Allah. Tetapi apabila perbuatan itu diketahui orang juga, maka bagaimana? Maka hendaklah dia meyakinkan dalam hatinya bahawa Allah lah yang mendedahkan rahsianya itu. Bila orang tahu, tuan-tuan sekalian, bukan saya tak terlintas, tak tinyak dalam hati nak tunjuk ke orang, tapi kenapa orang tahu? Allah lah yang membuka rahsia tersebut. Allah lah yang memberitahu kepada manusia, dan dialah yang memperlihatkan segala kebaikannya kepada orang ramai. Maka seharusnya dia bersyukur dan bergembira atas takdir Allah yang bertindak baik pada dirinya
dan berlemah lembut terhadap dirinya. Maksudnya Allah Ta'ala mengganjarkan dengan ganjaran segera kepada dia, bukan niat dia dan sebab tidak ada tindakan yang lebih besar daripada menutupi yang buruk dan memperlihatkan yang baik. Ini kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tutup keaiban kita dan Allah Taala zahirkan segala kebaikan kita. Dan bila mana manusia tahu tanpa terdetik dalam hati kita usaha kita, maka pada ketika itu Allah Taala menghargai Allah Ta'ala mengganjarkan kepada kita. Oleh itu hendaklah gembiranya itu kerana pandangan baik dari Allah terhadap dirinya dan bukan kerana pujian orang atau tercapai martabat dalam hatinya. Maksudnya kegembiraan dia itu kerana Allah juga, ibadatnya kerana Allah, kegembiraan juga kerana Allah. Bukan ibadatnya kerana manusia, jadi dia rasa gembira sebab akhirnya manusia tahu apa yang dia kerjakan. Tidak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang lain. Saya rasa cukuplah sekadar ini untuk pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang baik itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.